Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua pelajar 4 Asia. Kita masih menunggu kehadiran Sufi dan juga Nurin ya. Belum lagi saya nampak masuk ni. Sufi is in. Nurin ya. Baik, saya telah berkongsi ya awak punya lakonan dengan beberapa group. Mereka sangat impress ya dengan awak punya usaha untuk buat satu lakonan walaupun dalam tempoh PDPR ya. Jadi ini satu yang baiklah ya yang awak telah tunjukkan ya, menunjukkan kerjasama yang padu rakan-rakan ya, dan siapa sangka ya dalam keadaan yang sebegini awak mampu menghasilkannya ya. Tak banyak pun awak bertanya dengan saya maknanya awak run on your own ya. Itu yang bagusnya. Okey, jadi saya telah pun menyemak ujian yang lalu tu ya, dan saya dapati memang autocorrect punya jawapan tu ada silap. So saya dah tambah lah bagi mereka yang disalahkan oleh komputer, oleh sistem, saya dah betulkan dan saya akan tambah dengan markah lakonan untuk memberikan tahap prestasi kepada awak bagi standard kandungan bab 3 tu ya, bab 4 sorry. Okey, jadi hari ini kita nak sambung ya dengan 5.2 tajuk seterusnya ya tentang persekutuan tanah Melayu. Baik, sebelum saya mulakan saya nak tanya beberapa soalan ya. Lihat masih ingat ataupun tidak Okey. Apakah dimaksudkan ya dengan persekutuan? Apakah yang dimaksudkan dengan persekutuan? Siapa nak jawab angkat tangan? Okey, Syazwani. Persekatan ialah gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Okey, di bawah satu unit pentadbiran yang dipanggil sebagai kerajaan pusat ya. Jadi kita ada sebuah kerajaan pusat atau juga kerajaan pusat ini dikenali juga sebagai kerajaan persekutuan ya. Jadi selalu awak dengar sekarang di TV kan bila bercakap pasal COVID-19 ya, arahan atau SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan perlulah diikuti oleh kerajaan negeri ya. Jadi di Malaysia ni ada 14 kerajaan negeri. Jadi kesemua negeri itu akurlah dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan persekutuan ya, untuk menyeragamkan SOP agar penularan wabak itu dapat dibendung ya. Jadi di sini kerajaan pusat memainkan peranan yang sangat penting ya untuk menyelaraskan apa juga pentadbiran ya, pembangunan bagi negeri-negeri yang ada. Okey, soalan kedua persekutuan tanah Melayu ini adalah satu reaksi terhadap pelaksanaan apa? Ya, saya ulang. Persekutuan tanah Melayu ini merupakan reaksi kepada pelaksanaan apa? Oleh British. Ya, apakah yang kubu British perkenalkan sehingga kan terpaksa menubuhkan persekutuan tanah Melayu 1948. Ya, Azuri. Azuri? BLA. Okey, Yancing? Saya nampak Yancing pun. Ya. Malayan Union. Ya, Malayan Union ya. Sebelum Malayan Union itu adalah DMA ya, Azurin. Tak salah juga lah, tapi sebab DMA itu sekejap sangat ya, jadilah digantikan dengan Malayan Union. Jadi tentang persekutuan tanah Melayu 1948 ni awak kena faham
Kerana persekutuan inilah yang akan menjadi asas, ya. Saya kata menjadi asas kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka 1957, ya. Akan dalam bab yang akan datang kita akan lihatlah, ya. Jadi asasnya adalah daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini, ya. Dan asas Persekutuan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada penubuhan Malaysia 1963. Jadi 48, 57, 1963, ya. Jadi dia berkaitan, dia tidak ada perpecahan di situ, ya. Baik, jadi siapakah antara wakil-wakil yang terlibat di dalam perundingan untuk menghasilkan Persekutuan Tanah Melayu ini? Siapakah antara wakil-wakil yang terlibat? Ya, Sofi? Mira? Wakil kerajaan British, wakil UMNO dan wakil Raja-Raja Melayu. Okey, bagus, ya. Jadi kita dapati perundingan yang dibuat dalam jawatan kuasa kerja ini telah menimbulkan reaksi daripada dua golongan, ya. Bolehkah dinamakan siapakah dua golongan itu? Siapakah dua golongan itu? Siapa nak jawab ni? Cikgu. Siapa? Wakil kerajaan British satu, A.T. Newport, KK O'Connor. Aisyah, dengar soalan. Perundingan yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja ini telah mendapat bantahan, ya, dari dua golongan. Siapakah dua golongan yang membantah jawatan kuasa kerja ini? Siapakah dua golongan yang membantah jawatan kuasa kerja ini? Mereka ini kemudiannya telah melancarkan Hari Hartal Semalaya. Siapakah golongan ini? Ya, siapa nak jawab? Cikgu. Gabungan Putera Mereka ya. Gabungan Putera AMCJA. Ya, Gabungan Putera dan AMCJA, ya, dan mereka ini tidak dipanggil, ya, di dalam perundingan jawatan kuasa kerja menyebabkan mereka telah memperkenalkan satu perlembagaan bagi mewakili mereka. Apakah nama perlembagaan tersebut? Apakah nama perlembagaan yang diperkenalkan oleh AMCJA dan Putra? Ya, gabungan AMCJA dan Putra ini telah memperkenalkan perlembagaan Rakyat. Perlembagaan rakyat. Perlembagaan rakyat, ya, bagus. Jadi apabila perlembagaan rakyat ini diberikan kepada jawatan kuasa kerja, ya, dikemukakan kepada jawatan kuasa kerja, British telah menolak, ya, perlembagaan rakyat tersebut. Lalu golongan ini telah mengadakan hartal, ya, iaitu penutupan kedai. Okey, jadi hari ini kita nak sambung melihat, ya, apakah faktor yang menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu itu ditubuhkan, ya. Silap slide.
Tidak. Sebab kata 5. Okey, nampak ke? Saya rasa tak nampak tu. Saya belum share. Saya lupa nak klik share. Okey, nampak? Nampak. Okey, jadi kita lihat dari semalam ya, kita telah berada di 5.1 ya. Melihat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu melalui peranan yang dimainkan oleh Jawatan Kuasa Kerja. So hari ini kita nak lihat 5.2 iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ya. Apakah faktor-faktor ya yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Pada faktor ada 4 iaitu sorry ya, bukan kiri pula. Sorry ya, silap slide. Sekejap ya. Okey, nampak ke sharing saya? Nampak ke? Nampak. Macam keluar. Jadi saya lupa nak tutup. Okey. Yang latar belakang penubuhan, kita nak melihat yang kedua ini iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ya. Jadi faktor penubuhan ini boleh kita bahagikan kepada 3 yang penting, iaitu penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union ya. Dalam bab 4 awak telah melihat bagaimana orang Melayu telah menentang Malayan Union. Nanti saya nak tanya baliklah ya. Baik, yang kedua ialah cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO ya. Apakah yang mereka cadangkan? Dan yang ketiga, kita lihat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini mendapat sokongan dari pegawai dari golongan pentadbir British. Ya, dan kalau kita lihat balik penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, kita lihat Malayan Union ini juga telah ditentang oleh bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu. Okey, jadi bagaimana, siapa boleh sebut ke saya 2 cara bagaimana orang Melayu menentang Malayan Union? Bukan 2 cara. Debbie? Debbie? Apakah 2 cara yang dilakukan oleh orang Melayu untuk menentang Malayan Union yang ada dalam pengetahuan anda? Debbie, are you there? Cikgu nanti ya. Ya, boleh. Melaporkan hasil tinjauan tersebut kepada Parlimen British lepas kembali ke England. Ya, betul. Dan lagi satu, yang tak 2 tadi. Persediaan untuk mengubah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah dijalankan melalui runtingan Raja-Raja Melayu UMNO dan British
Bukan UMNO, UMNO. Ya, gelak orang dengar cakap UMNO. Macam apa UFO pula. Ya, jadi sebut UMNO. Okey, kita lihat ya pada tahun 1946 iaitu pada 1 April ya, Malayan Union telah diisytiharkan oleh kerajaan British, namun ia terpaksa ditarik balik ya kerana penentangan orang Melayu, raja-raja Melayu dan bekas pegawai British, menyebabkan ia digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, jadi kalau kita lihat kita ulang kaji balik sikit. Ya, reaksi daripada raja-raja Melayu kalau tengok balik bab 4 ni. Ingat balik bab 4.3 ni. Persoalan apa entah. Sekejap saya tengokkan. 4.3 ni. Muka surat 100 ya. Bermula dengan muka surat 100. Antara reaksi yang tadi Daddy disebut ialah membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi England dan didapati cara mereka mendapatkan tanda tangan itu adalah tidak sah ya. Kemudian mereka juga menghantar surat bantahan ke London. Okey, dan dalam surat bantahan ini mereka tidak diberi peluang ya untuk mendapatkan nasihat. Mereka menyatakan bahawa mereka tidak diberi peluang ya. Dan mereka juga telah menyokong Kongres Melayu ya. Di sini Kongres Melayu ni telah mendapat kerajaan daripada Persatuan Melayu Selangor ya, yang membelanjakan $15,000 ya untuk mengadakan kongres. Di samping itu juga kita lihat Raja Permaisuri Kelsom dari Perak juga telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Yang kelima, mereka ini telah memulau pelantikan Gubernur Malayan Union dengan slogan Daulat Tuanku dan Hidup Melayu. Di sinilah perbezaan yang dapat kita lihat di antara Malayan Union dan penyerahan Sarawak ya. Okey, dan kita lihat daripada rakyat sendiri pun ada reaksi ya. Ni muka surat yang berikutnya lah ya. Reaksi daripada rakyat ni ada di muka surat 102 ya. Bantahan daripada surat khabar ya, mereka telah menulis ya di dalam surat khabar majlis ya, di mana mereka menyeru supaya diadakan perhimpunan secara besar-besaran ya. Golongan cerdik pandai atau cendekiawan juga ya telah melakukan bantahan ya. Misalnya golongan yang diketuai oleh Datuk On Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil ya. Mereka membantah usaha British untuk meneruskan usaha penjajahan di atas tanah Melayu. Bantahan juga telah dibuat oleh Persatuan Melayu. Jadi antara persatuan-persatuan Melayu yang membantah ini adalah seperti Sabarkas ya, Persatuan Melayu Johor ya, dan mereka telah mengadakan rapat-rapat umum untuk menentang Malayan Union. Akhirnya mereka juga telah mengadakan kongres ya, di mana di dalam kongres ini lahirlah apa yang kita kata UMNO ya. Jadi UMNO lahir pada 11 Mei 1946 hasil daripada persidangan yang diadakan di Johor Bahru. Dan pada yang keenam kita lihat UMNO kemudiannya telah telah mengetuai bantahan secara besar-besaran ya. Namun tidaklah sehingga membunuh Gubernur Malayan Union. Dan hasil bantahan ini disokong pula oleh bekas pegawai British di tanah Melayu, maka dasar yang menakluk ini telah ditarik balik. Jelas ke? Masih ingat kan ni kita dah buat ya dalam masa kita belum dikurung di rumah ini. Okey. Kita lihat pula faktor penubuhan ya. Faktor penubuhan ada 3 tadi saya kata ya, penentangan orang Melayu tadi kita dah jelaskan kepada awak bagaimana orang Melayu membantah. Okey, yang membantah adalah orang Melayu sendiri, raja-raja Melayu, cendekiawan Melayu dan UMNO. Keempat-empat golongan ini bersatu menentang Malayan Union. Hal ini tidak berlaku di Sarawak Kalau kita lihat di Sarawak golongan Bumi Putra dia sahaja yang menentang, yang bukan Bumi Putra dia tidak menentang ya. Kita lihat hasil undian tu 16 saja yang menyokong penyerahan kan. Yang selebihnya 19 itu tidak menyokong ya.
Ingat baliklah, kena baca balik. Okey, dan ahli Parlimen British telah menyaksikan ni dua orang ni, Gamans dan Rhys William, mereka telah menyaksikan bagaimana orang Melayu bersatu pada ketika itu. Semua golongan pada peringkat atasan sampailah ke akar undi, sampai ke peringkat rakyat jelata telah bersatu untuk menentang Malayan Union. Okey, dan hasil tinjauannya mereka membuat laporan lah, buat laporan kepada Dewan Parlimen British. Bila dia balik ke England, mereka mengatakan sekiranya Malayan Union ni dilaksanakan akan berlakulah huru hara di tanah Melayu. Dan kita tahu British tak akan nak huru hara sebab British mahukan ekonomi kita, dia mahukan jitimah, dia mahukan getah. Jadi kalau huru hara berlaku, bagaimana dia dapat melumbung dan juga menurut getah. Jadi British pun pandai, jadi British pun terpaksalah menarik balik pelaksanaan Malayan Union. Okey, yang kedua adalah cadangan daripada Raja-Raja Melayu dan UMNO. Kita lihat mereka telah membuat satu pertemuan pada 27 Mei. Hari ni lah, hari ni pun 27 Mei kan, 1946. Mereka telah bertemu di Kuala Kangsar. Kita bertemu di Alam Maya. Okey, jadi kebetulan hari ni 27 Mei. Antara mereka yang bertemu di Kuala Kangsar itu adalah Sir Malcolm Macdonald, iaitu Governor General British, Governor Malayan Union iaitu Sir Edward Jack. Okey, mereka telah bertemu dengan Raja-Raja Melayu dan hasil pertemuan itu Raja-Raja Melayu telah membuat beberapa cadangan. Pertama, mereka mahukan sebuah persekutuan. Tadi saya dah tanya awak apa maksud persekutuan. Awak kata tadi gabungan beberapa buah negeri dengan satu kerajaan pusat atau kerajaan persekutuan. Jadi yang bertaraf naungan, maknanya kerajaan persekutuan ini bukanlah tanah jajahan. Maknanya Sultan itu masih mempunyai kuasa. Kalau dah jadi Malayan Union, dah jadi Union, dia dah jadi tanah jajahan sebab raja-raja telah kehilangan kuasa mereka. Okey, baik. Yang kedua, kita lihat perjanjian baharu untuk menggantikan Malayan Union. Mereka mahu satu lagi perjanjian. Mereka tak maulah yang Malayan Union ni walaupun mereka dah tanda tangani. Okey, Jawatan Pesuruhjaya Tinggi akan menggantikan Gubernur. Kalau kita lihat dalam Malayan Union, yang mengetuai Malayan Union itu adalah Gubernur. Tapi sekarang Raja-Raja Melayu ni dia tak mahukan Gubernur, dia mahukan seorang Pesuruhjaya Tinggi. Okey, yang ketiga, empat ni ialah raja berkuasa dalam perundangan. Jadi raja mahu mereka ada kuasa dalam membuat undang-undang. Kalau dalam Malayan Union dia tak ada kuasa. Yang buat undang-undang ialah Dewan Perundangan dan melaksanakannya adalah Dewan Eksekutif. Kalau masih ingat ada dua dewan dalam Malayan Union. Okey, yang terakhir ialah perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Mereka mahu perkataan ini adalah. Jadi sebab itulah kita lihat namanya Persekutuan Tanah Melayu. Adalah gabungan daripada negeri-negeri yang ada. Okay. Yang ketiga ialah cadangan yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu dan UMNO. Ini cadangannya, di sini Sultan Perak ni telah menjadi jurucakap kepada Raja-Raja Melayu. Sultan Perak adalah very educated dalam English education. Dia dapat English education, jadi dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Dia kat sini kita tengok dia telah berunding dengan Sir Edward Jack dan mendesak British menerima usul pembentukan persekutuan sebelum membincangkan perkara lain. Okey. Dan apa yang disampaikan oleh Sultan Perak ni dibawa di dalam pengetahuan Gamans dan Rhys William. Mereka menyampaikan surat bantahan daripada Sultan Perak ini kepada Parlimen di Britain. Parlimen British di Britain. Okey, ni tengoklah surat daripada baginda. Tidak seorang pun dapat menahan daripada berduka cita terhadap perbuatan tergopoh gapah. Ni perbuatan siapa nama orang putih tu? Sir Harold Michael. Yang tergopoh gapah dia minta tanda tangan kan. Sampai terpaksa menipu mengugut dalam menentukan nasib sesuatu bangsa. Saya telah menurunkan tanda tangan
oleh sebab saya dipaksa dan dilakukan secara terburu-buru. Tidak boleh dikatakan saya telah bersetuju dengan brutal dalam melayani itu. Jadi walaupun dia terpaksa menurunkan tanda tangan ya, walaupun raja-raja Melayu kan ada dia pergi ke setiap negeri tu, dia minta tanda tangan kalau orang masih ingat. Walaupun mereka turunkan tanda tangan, mereka sebenarnya tidak bersetuju. Ya. Faktor yang ketiga ialah faktor sokongan pentadbir British. Ini saya dah kata tadi ya, orang yang pernah berkhidmat di tanah Melayu, dia memang tahu ya, raja-raja Melayu ni tak akan menerima dasar menakluk. Jadi antara pentadbir British ya, yang menyokong itu tadi ialah yang pernah berkhidmat di negara kita macam Frank Swettenham. Yang ini yang sedang berkhidmat ni, ya, yang sedang berkhidmat. Sir Edward James, Malcolm MacDonald, Ralph Horn, Gammons, Newport, Roland Bradell, Linehan dan Theodore Adams, mereka ni semua tahu melayani ni tidak akan diterima, malahan akan membawa keadaan huru-hara di tanah Melayu. Okey, jadi sebab yang diberikan adalah dia kata persekutuan ni dapat menunjukkan keamanan dan kestabilan serta kemajuan ekonomi. Dan dia sebab yang kedua mereka kata persekutuan yang akan dibentuk ni bila politiknya stabil, dia akan menarik pelabur masuk ke negara ini. Dan dalam masa yang sama, British melaksanakan dasar dekolonialisasi seperti yang disarankan oleh PBB melalui Piagam Atlantik. Piagam bermaksud perjanjian ya. Jadi dasar dekolonialisasi ini bermaksud dasar tidak lagi menjajah. Ya, maksudnya Britain perlu melepaskan tanah jajahan. Bukan sahaja Britain ya, semua penjajah perlu memberi kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. Jadi Persekutuan Tanah Melayu ini merupakan satu proses lah ke arah memberi kemerdekaan walaupun kemerdekaan belum diberikan. Ya, jadi tindakan seterusnya yang dibuat oleh British ialah pada Mei 1946, Sir Edward James telah bertemu dengan Wakil UMNO di Pulau Pinang. 18 Julai 1946 di King House Kuala Lumpur, British memberikan peluang kepada Datuk Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu membukakan cadangan balas. Okey, dan ini adalah Piagam Atlantik tadi yang saya katakan. Saya telah jelaskan bahawa satu proses selepas peperangan dunia kedua di mana tanah jajahan perlu diberikan kemerdekaan. Okey, ini adalah contoh Piagam Atlantik. Kalau tak pernah lihat ni lah ya, perjanjian yang dibuat. Misi dia ialah tidak melakukan perluasan kuasa, menghormati hak setiap bangsa, mengakui hak semua negara, terbentuknya perdamaian dunia yang mementingkan perdamaian dan menyelesaikan sengketa secara aman. Ini adalah logo pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini satu perjanjian yang mesti diterima oleh banyak negara. Tapi kita tengoklah sampai hari ini pun pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ni dia gagal sebenarnya nak memulihkan keamanan dunia. Bila kita lihat hari ini di Palestin, peperangan masih berlaku dalam abad yang ke-21. Ya. Okey, itulah di antara tajuk kita pada hari ini. Okey, ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan nak tanya jika tak faham? Saya tidak akan pergi kepada ciri ya. Panjang tu sebabnya saya nak bagi awak latihan. Setengah jam dia boleh ajar. Okey, ada soalan tak? Ada pertanyaan, saya buat recording, nanti saya akan hantar. Jika awak tak faham, awak boleh tengok balik recording. Kalau tak faham juga, awak boleh mesej saya. Ya, boleh tanya. Tapi setakat saya mengajar ni belum lagi ada yang bertanya ni, kan? Ada soalan, kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan bagi awak dulu jawab. Tak adalah, saya akan cuba jawab. Okey, ada sebarang soalan? Tak ada. Okey, saya nak panggil Farah, Najwa. Apa yang saya telah ajar hari ini?
apa yang telah kita pelajari. Ya. Fakta Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu Apa ni S ni? 1948. Jen. Okey. Yang Cik, apa yang berlaku di dalam itu? Di dalam faktor penubuhan itu? Orang Melayu menentang Malayan Union. Okey. Itu saja. Naik. Dan itu Raja Melayu wakil UMNO. Okey. Lagi? Wakil UMNO, Raja-Raja Melayu, orang Melayu. Lagi siapa yang menyokong mereka ni? Ya, Banyak British. Jadi kita lihat dengan sokongan yang padu itu Malayan Union dapat dijatuhkan, ya, dapat ditarik balik. Okey? Ada soalan lain? Ada soalan? Jika tak ada, saya akan bagi latihan